Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Afini binti Mahazan, pelajar semester 6 bagi Diploma Pengajian Islam, Sejarah dan Tamadun Islam di UNIZA. Pembentangan saya hari ini adalah mengenai sejarah dan kemunculan Kerajaan Tahiriyah di Khurasan yang tertubuh pada tahun 820 sehingga 872 Masihi. Pembentangan ini adalah untuk memenuhi penyertaan Kolokium Siswazah dan Pra-Siswazah Pengajian Arab dan Tamadun Islam serta untuk memenuhi tugasan akhir bagi subjek Dualat Al-Islamiyah di bawah bimbingan pensyarah iaitu Dr. Nur Safwan bin Cik Noh. Okey, seterusnya antara isi kandungan yang saya akan bincangkan pada hari ini adalah yang pertama pengenalan, yang kedua penyataan masalah, yang ketiga objektif kajian, yang keempat metodologi kajian, yang kelima penubuhan dinasti Tahiriyah, yang keenam perkembangan dan kemajuan dinasti Tahiriyah, yang ketujuh kejatuhan dan kemunduran dinasti Tahiriyah, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Seterusnya kita bergerak kepada pengenalan. Kajian ini adalah berkenaan dengan dinasti Tahiriyah yang bertempat di Khurasan pada tahun 820 Hijrah sehingga 872 Masihi dan kemudian pusat pentadbirannya berpindah ke Naisabur. Kerajaan ini tertubuh semasa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun dan pengasas dinasti ini adalah Tahir bin Husain. Seterusnya kita bergerak kepada penyataan masalah. Yang pertama, bagaimanakah tertubuhnya dinasti Tahiriyah? Yang kedua, apakah perkembangan dan kemajuan dinasti Tahiriyah? Dan yang ketiga, apakah faktor kejatuhan dan kemunduran dinasti Tahiriyah? Seterusnya, kita bergerak kepada objektif kajian. Kajian ini bertujuan untuk meneliti sejarah kemunculan dan perkembangan dinasti Tahiriyah berdasarkan observasi sumber sekunder. Yang kedua, pengumpulan maklumat-maklumat berkaitan dengan dinasti Tahiriyah secara holistik di akhir kajian. Seterusnya, kita bergerak kepada metodologi kajian. Yang pertama adalah metod yang digunakan sepanjang kajian adalah berbentuk kualitatif dan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Yang kedua, metod pengumpulan data dengan cara telaah buku-buku literatur. Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan kaedah mengkaji sumber bertulis dan sumber elektronik. Seterusnya kita bergerak kepada isi yang pertama iaitu tertubuhnya dinasti Tahiriyah. Pemerintahan dinasti Tahiriyah bertahan selama 52 tahun sebelum dijatuhkan oleh satu gerakan politik yang seterusnya membentuk kerajaan Safariyah. Dan sepanjang tempoh pemerintahan dinasti ini hanya seramai 5 orang pemimpin sahaja. Mereka menggunakan gelaran Amir dan kerajaan ini dikelola oleh keluarga Tahir Ibn Husain. Dan kerajaan ini juga bernaung di bawah kerajaan Abbasiyah sebelum berdiri sebagai satu buah kerajaan yang independen. Isi yang pertama adalah hasil usaha yang dilakukan tertubuhnya dinasti Tahiriyah adalah disebabkan hasil usaha yang dilakukan oleh Tahir Ibn Husain dalam medan perang. Sebelum Tahir Ibn Husain menjadi amir yang pertama bagi dinasti ini, beliau merupakan seorang jeneral tentera Khalifah Al-Ma'mun. Disebabkan oleh sumbangan beliau dalam peperangan yang melibatkan Khalifah Al-Amin dan juga Khalifah Al-Ma'mun, beliau diberi ganjaran iaitu dilantik sebagai pemerintah dan juga gubernur pertama dinasti Tahiriyah. Kekuasaan wilayah dinasti Tahiriyah adalah secara de facto iaitu pengiktirafan daripada kerajaan Abbasiyah yang mengiktiraf dinasti Tahiriyah ini adalah sebagai satu kerajaan. Namun dinasti ini bernaung di bawah kerajaan pusat iaitu kerajaan Abbasiyah. Seterusnya, perkembangan dan kemajuan dinasti Tahiriyah memperluaskan wilayah kekuasaan hingga ke perbatasan India. Hasil daripada perluasan wilayah ini menyebabkan pusat pentadbiran yang berpusat pada asalnya berpusat di Khurasan kemudian dipindahkan kepada Naisabur.
Seterusnya, ekonomi berkembang dengan baik dan terdapat beberapa wilayah yang di bawah dinasti Tahiriyah yang terkenal dengan industri tersendiri. Seterusnya, kerajaan Tahiriyah banyak membantu kerajaan Abbasiyah dalam memerangi pemberontakan yang berlaku, dan hasil daripada tindakan ini menghasilkan kerjasama yang baik dengan kerajaan Abbasiyah. Dan pada awal pemerintahan kerajaan Tahiriyah, pada setiap khutbah Jumaat akan dibacakan doa kepada Khalifah Abbasiyah. Namun begitu, apabila kekuasaan dinasti Tahiriyah stabil, nama Khalifah Abbasiyah tidak lagi disebut dalam doa, dan ini menandakan perasingan kerajaan ini di bawah kerajaan Abbasiyah. Seterusnya, faktor kejatuhan dan kemunduran dinasti Tahiriyah. Pemerintahan ini dianggap tidak lagi loyal kepada kerajaan Abbasiyah. Yang seterusnya, disebabkan oleh gaya hidup pemerintah yang berlebih-lebihan. Dan yang terakhir adalah disebabkan muncul gerakan politik Safariyah yang mendapat kepercayaan daripada pemerintah Khalifah Abbasiyah untuk menjatuhkan dinasti Tahiriyah, yang mana dinasti ini berusaha untuk memisahkan diri daripada pemerintahan pusat, iaitu di Baghdad, dan cuba untuk melakukan pemberontakan. Okay, seterusnya, kesimpulan. Kerajaan Tahiriyah hanya mampu bertahan selama 52 tahun di bawah pimpinan 5 orang pemerintah dari satu kelompok keluarga. Namun begitu, menemui jalan penghujung apabila tidak lagi bernaung di bawah kerajaan pusat, iaitu kerajaan Abbasiyah, kerana cuba untuk berdiri sendiri. Namun begitu, ada juga beberapa faktor lain yang mendorong kejatuhan kerajaan Tahiriyah. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.